sahabat-sahabat. Saya rasa seronok. Jadi saya lupa sesuatu. Jadi ramai nak tengok kaki saya. Sekarang saya tunjuklah kaki saya nampak. Jadi mungkin Nampak. Jadi nampak kot. Tu. Okay, kita tekan dah. Okay. Sekejap. Okay. Bagi dia horizontal lah tu. Pusing horizontal macam ni. Gitu. Betul. Nampak kaki pula. Macam ni. Oh, nampak Oh. Okey. Ni dia. Okay. Ni nak tengok kaki. Ni bahagian kaki lah. Tadi belum saya tunjuk lagi bahagian betis. Nampak kot? Nampak. Yang lain nampak yang saya rasa nampak kot. Penonton macam mana nampak kan? Itulah keadaan semasa kaki yang berbahagia Datuk. Allahu Akbar. Bukannya gaut, sebab ramai kata gaut dah pun. Ramai yang tersalah tanya. Kawan saya pun tanya, adakah gaut? Saya kata bukan juga. Di sebelah kiri saja, bermula daripada betis turun ke bawah. Tapi nampak hari ni dah banyak kurang. Besok ke hospital lagi, tengok apa lagi masalah. Saya harap janganlah kena tahan wat. Tak nak lah, nak operate apa lagi, saya tak nak dah, saya tak mau dah. Jadi kita buat rawatan Islam sejak daripada, kalau tuan-tuan perasan dah 2 minggu dah kita buat rawatan. Macam-macam ubat kita dah cuba. Alhamdulillah berkesan. Dia tak bekak, dia dah tak, apa orang sebut dah merening apa. Dah tak ada dah. Cuma agak sakit lah bila berjalan, bila duduk lama, bila kena baring dia. Itu yang betis tu saya tak nak tunjuk lagi amat. Tunjukkan nyilu pula rasanya. Oi, saya menengoknya. Aduh, ya Allah. Jadi cukuplah kita tunjukkan kaki je. Yang betis tu kita tak tunjuk lagi lah. Jadi saya tunjukkan pada tuan-tuan petang tadi daripada ada satu program berkenaan dengan sihir ni. Sekarang saya tunjukkan pada dia orang apa benda yang sebelum kejadian. Benda yang kita jumpa sebelum kejadian. Jadi saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, ini dia. Ini dijumpai di tempat laluan saya pergi mengajar ataupun laluan khas saya untuk ke dewan. Dewan saya ni tempat saya mengajar di Al-Barakah ni, dewan besar. Jadi orang lain tak lalu laluan tu untuk saya sahaja. Jadi kita jumpa abu, dan dalam abu tu ada gambar saya yang dibakar. Saya tunjukkan sebagai satu pengajaran. Selepas kejadian ni kaki saya membengkak. Kita mula-mula kita ingat bisul ke apa ke. Rupanya bukan. Jadi ini saya tunjukkan malam ni eksklusif pada tuan-tuan. Diletakkan betul-betul pada laluan saya nak mengajar. Jadi bila keluar pada dewan tu baru saya perasan. Jadi selepas daripada itu kaki sebelah kiri saya memang tak boleh jalan, sentuh pun tak boleh. Ini kadang-kadang ialah kita pun tak tahu apa benda kan. Jadi kita pandang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi ni nak naikkan darjat, nak hapuskan dosa kita. InsyaAllah saya mampu menghadapinya. Allah Maha mengetahui. Kita teruskan, sebab tu macam mana pun saya nak mengajar juga. Saya nak ceramah juga. Muka sekat lah macam mana pun. Kalau kita saya masuk dalam wat, kena tahan wat pun, dalam lewat pun kita mengajar. Sebab saya dah bagi tahu, ubat saya salah satunya ialah melakukan apa yang saya suka. Yang saya suka ialah mengajar orang. Walaupun ada orang tak suka.
Tapi dengan mengajar ni saya rasa sihat, saya rasa kuat, saya lupakan banyak masalah, saya rasa seronok, saya boleh baca ayat Quran, saya boleh baca hadis, saya boleh gurau dengan orang. Jadi saya rasa satu terapi yang sangat kuat untuk penyakit-penyakit saya. Itulah Ustaz Ahmad. InsyaAllah tuan-puan dirahmati Allah. Saya pun baru tahu tuan-puan dirahmati Allah. Mana kata hadiah yang bakar ya Datuk. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, mungkin orang tahu laluan Ustaz. Itulah. Orang tahulah tu kan. Baik. Jadi apa yang diceritakan Datuk ni pun sebenarnya saya takut juga tuan-puan. Jadi benda-benda macam ni pun kita tak jangka kan tuan-puan boleh berlaku. Apa pun yang berlaku ini sebagai satu pengajaran buat kita semua. Dan hari ini tuan-puan melihat sendiri dan mendengar sendiri daripada mulut yang berbahagia sendiri, yang berbahagia Datuk sendiri tentang apa yang telah berlaku. Baik, cuma tuan-puan masih tak berkesempatan lagi melihat bahagian betis. Saya dah tengok. Seriau jugalah saya tengok dikorek-koreknya bahagian tu untuk dicuci dan sebagainya. Baik tuan-puan dirahmati Allah. Mana kata pihak doktor kata nak buat pembedahan ke macam mana Datuk? Besok baru saya pergi jumpa pakar lagi. Saya pun tak nak dah operate, saya tak nak dah. Saya dah terlalu banyak kali dioperate Ustaz Ahmad. Dan dioperate tak ada penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Dah tak larat dah nak dioperate. Sebab bila dah operate saya sakit berminggu-minggu, kadang berbulan. Kemudian duduk dalam ward berhari-hari. Kerja banyak tertangguh. Saya tak mau dah. Tension. Sebab tu saya tak tahu lah, kita tengoklah macam mana besok. Saya rasa ganggu saya tidur Datuk tak Datuk? Benda-benda ni mana kata? Memang saya dah tak tidur pun bila dapat penyakit yang ni memang lagi tak tidur. Kena letak sendal kaki bantal tu tinggi pula. Kena letak kaki belah kiri tu tinggi sebelah kan. Mana selesa nak tidur macam tu. Sebab tu ada orang bagi wheelchair wakaf hari tu. Saya pinjam kejap. Wheelchair tu lah saya duduk pusing dalam rumah. Ke depan, ke belakang, depan, belakang. Pukul 2-3 pagi. Tengok bilik anak. Mengadap bilik anak. Ya, jadi kalau nak waktu-waktu solat tu, mana kata Datuk still solat saya sembahyang atas wheelchair. Sembahyang atas kursi. Tapi dah hari ni saya dah boleh sembahyang duduk biasa. Cuma saya tak boleh duduk atas kaki kiri lah. Jadi saya kalau nak buat tahiyat ke antara dua sujud ke, saya tampung belah kanan lah. Macam dulu memang saya sembahyang duduk berdiri lah sebab sembahyang duduk sebab tak boleh berdiri. Angkat takbir macam biasa, Fatihah tu setengah aja, lepas setengah tu dia rasa berat. Jadi saya kena duduk cari letakkan standby kursi kat belakang. Jadi ini tak tahu Ustaz Ahmad dah kali ke berapa dah saya kena macam ni, tapi tak tahu lah apa minat benar dia orang dengan saya pun tak tahu. Saya dia suka ke dia membenci ke, saya pun tak faham yang buat macam ni kan. Saya tengok gambar saya tu dibakar, tinggal separuh lagi dia punya muka dia, 2-3 keping gambar yang dibakar dalam bekas abu. Kita tak pasti abu apa lah. Allahu Akbar. Habis kalau doktor kata macam mana kalau kena air tu dia akan merebak ke ataupun sekarang tak kena. Sebab kita dalam dressing semua lah kan. Kita dressing lagi. Memang dah beberapa hari dah tak kena air lah. Nasib baik dia tak kena bahagian wuduk. Kalau tidak kena tayamum lah. Sekarang luka di betis tu dia semakin besar ataupun berkurang Datuk? Nampak okey lah. Cuma sakit lah. Sakit keras. Satu keras kan. Kuasa sekitar bengkak dah tak ada. Cuma dia keras. Ada nanah ke, tapi kita operate hari tu tidak ada nanah. Tu yang pelik tu. Nanah tak ada, darah pun tak ada. Ini satu benda yang pelik saya tapi ni luka.
Saya sakit jantung, saya makan cair darah. Kadang bila saya test kencing manis saya, letak jarum sini pun keluar darah banyak kan. Pasal cair. Tapi saya heran bila dibelah tu tak ada darah. Jadi doktor tekan pun keluar darah. Darah saya pergi ke mana? Itu yang saya rasa pelik. Saya menggambarkan bila doktor operate tu, darah saya banyak kan. Tapi tak ada. Itu pelik saya. Doktor tak ada kata kalau insya-Allah tak ada apa kot tuan rahmatullah. Kita pun masih no comment. Dia sebut no comment. Betul. No comment sebenarnya keadaan. Baik. Allahu Akbar. Jadi dalam Datuk sekarang ni solat pun dalam keadaan duduk. Makna kata malam pun yang menyebabkan tak mampu tidur lagi. Tuan-puan dirahmati Allah, lagi-lagi macam Datuk kata tadi, lagi luka ni lagilah tak tidur. Mungkin Datuk memikirkan apa yang ialah mikirkan tentang barakah, kalau kena tahan ward nanti macam mana, banyak yang tertangguh dan sebagainya. Ini satu situasi yang real tuan-puan dirahmati Allah. Dulu zaman-zaman dulu waktu saya belajar ambil tahu tentang kisah-kisah Datuk ni dulu jauh kita dengar daripada jauh. Hari ni depan mata saya tuan-puan dirahmati Allah. Yang kes dulu jarum pun sama juga tuan-puan dirahmati Allah. Tu pun ada juga waktu bulan Ramadan. Jadi ini berkali-kali bertimpa-timpa. Jadi kita doalah. Saya rasa ramai yang bersama. Yang jarum tu Ustaz Ahmad tengok jarum. Tengok. Saya tengok. Pagi tu saya tengok Datuk tunjuk. Datuk simpan dalam botol tu, saya ingat lagi, botol kecil. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, ni ada lebih kurang 2.4 orang. 2.4 orang pula. 2.4 ribu orang yang live bersama dengan kita ni. Kita sama-samalah doa agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada yang berbahagia Datuk. Baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-puan daripada tadi ada yang kata gambar tadi diambil daripada apa? Ustaz Amin. Kita tengok tadi gambar di mana? Ada komen tadi dia kata lagi. Mana ada dia kata tadi tu Mika S Mami. Gambar tu maybe ambil kat Skom. Sekarang bomo-bomo pun dah canggih. Mungkin gambar kita, gambar saya pun gambar saya mana-mana pun orang boleh jumpa kan, dalam Facebook, dalam media, dalam mana-mana gambar saya sangat mudah didapati. Kadang ialah macam-macam kan, kita beli barang produk kita pun ada gambar mandian bidara pun ada gambar saya duduk dalam bilik mandi untuk tengok. Tak dapat nak elak. Tapi gambar yang kita jumpa dalam kotak tu adalah gambar daripada kad raya. Sampai raya, pusat raya. Baik. Jadi itu yang kita takut tuan-puan. Saya teringat satu hadis berkaitan dengan benda-benda macam ni. Dia merupakan mainan ahli sihir tuan-puan. Gambar kuku kita, rambut kita. Bahkan dulu Nabi pun terkena sakit melalui sihir juga tuan-puan dirahmati Allah. Itu yang kita berhati-hati sama-sama tuan-puan dirahmati Allah. Jadi apa pun tuan-puan, Datuk, setengah orang dia tak percaya kan. Mungkin dia tak jumpa ataupun dia tak pernah kena. Kalau ini jarum yang keluar daripada perut saya tahun lepas. Karat itu kan? Ya. Yang keluar daripada perut saya. Jadi saya pun tak terfikir macam mana dia. Saya mandi masa tu. Saya mandi, saya gosok dengan minyak bidara pula. Dengan air Yasin yang kita baca Yasin. Sebelum tu kan kita panggil makcik pondok. Betul. Sekali Ustazah Hendon ada, kita panggil makcik pondok ke rumah saya. Kita baca Yasin petang, untuk petang Ramadan. Kemudian kita ambil limau, kita mandikan dengan air Yasin. Kemudian mandian bidara yang saya jual itulah, yang kita buat mandian bidara tu. Tadi waktu saya tengah mandi tu, saya gosok dengan bidara dengan limau tu. Masa itu yang keluar jarum ni. Ya, jarum ni keluar. Subhanallah. Maha suci Tuhan. Terima kasih
Kalau tidak perut saya jadi kembung besar kan. Sekarang perut saya dah kecil sikit dah. Tengok saya dalam Cafe Dew, nampak sikit perut saya dah keras. Tapi sebelum daripada itu lagi keras. Dan ini yang keluar sebatang. Syukur pada Allah sihir ni keluar. Jadi saya tak takut pun saya nak tunjuk ni, lantak lah. Orang kata jangan tunjuk apa, lantak lah. Yang jaga Allah. Kan Allah pelihara kita mudah-mudahan. Tapi saya nak tunjuk bahawa sihir itu wujud, dengki itu wujud, hasad dengki itu wujud, iri hati itu wujud, penyakit ain pun wujud. Ni dia. La haula wala quwata illa billah, tuan-puan dan rahmati Allah. Bila nampak jarum tu tuan-puan, baru kita rasa seriau. Memang rasa tu. Cuba bayangkan pegang-pegang perut tiba-tiba keluar jarum. Allahu Akbar. Memang tak boleh bayangkan benda ni tuan-puan dan rahmati Allah. Kita doa sama-sama. Moga Allah pelihara yang berbahagia Datuk. Allah jaga Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih kita ucapkan kepada penonton-penonton yang bersama-sama dengan kita, yang menyokong Pusat Pendidikan Al-Barakah. Walau apa pun keadaan situasi sekarang ini, kita berada dalam ujian seperti ini tuan-puan dirahmati Allah. Moga Allah berikan kita hati yang redha dengan apa yang sedang berlaku. Tapi saya yakin ramai doa-doa orang yang baik di kalangan kita Datuk, yang mendoakan yang berbahagia Datuk tak putus-putus. Saya nampak di Facebook, kemudian di Instagram pun ramai yang berdoa, yang tag dekat Instagram. Di TikTok pun ada Datuk. Allahu Akbar. TikTok pun tak terlepas. Ramai yang mendoakan. Kalaulah orang-orang Facebook, kawan-kawan kita Facebook tak doakan, silap lah. TikTok pun doakan, Facebook mesti doakan tuan-puan dirahmati Allah. Sama-sama kita doa. Sebab benda ni kan ialah sihir kan. Bila kita kata sihir, benda yang gaib, yang benda yang kita tak nampak, siapa pun kita tak tahu. Tapi kita yakin ada yang lebih berkuasa daripada sihir ini tuan-puan dirahmati Allah. Kita yakin di situlah menguji tentang akidah kita dan pegangan kita tuan-puan dirahmati Allah. Ini saya cakap ni berdasarkan apa yang sedang berlaku ni tuan-puan dirahmati Allah. Baik, ada yang komen juga di sini macam-macam komen, yang macam-macam doa. Kita aminkan tuan-puan dirahmati Allah, kita aminkan. Terima kasih kerana terus berdoa untuk yang berbahagia Datuk. Ada yang kata cepat sembuh. Lepas tu ada yang kata betul. Saya tak tahu berapa banyak yang mendoakan ni. Kita aminkan sama-sama. Amin, amin. Jom sahabat-sahabat 3K sedang sertai live. Kita sedekahkan Al-Fatihah secara serentak buat yang berbahagia Datuk. Ni daripada Lilac Amira. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Terima kasih atas dukungan dan sokongan dan doa yang telah diberikan oleh tuan-puan kepada yang berbahagia Datuk, kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih. Saya rasa semua negeri ada ni, saya yakin. Bahkan sahabat-sahabat kita yang ada di Melbourne ada, Singapura pun ada yang terus bersama dengan kita. Terima kasih tuan-puan. Mungkin ada apa-apa lagi Datuk yang ingin Datuk sampaikan? Terima kasih lah, ingat. Terima kasih doa semua, insya-Allah mudah-mudahan saya sihat. Boleh mengajar balik macam dulu balik lah. Boleh suka-suka kan. Seronok-seronok sekarang ni nak senyum tak pun nak boleh senyum. Kan dulu seronok kan layan lagu permintaan. Sekarang terbatas sikit lah Ustaz Ahmad. Cuma saya kena kuat lah. Memang selama ni pun kuat lah pun. Tapi rebah-rebah juga. Tumbang juga. Kuat-kuat pun tumbang juga. Itu tak dapat nafikan lah. Cuma kita harap Allah saja bantu kita. Allah pelihara kita. Jadi saya minta maaf lah kalau selama saya ceramah ni ada menyinggung perasaan orang,
mengata pada orang, mengecewakan orang, saya minta maaf lah kalau ada silap-silap kan. Jadi yang mana yang buat tu pun saya maafkan. Jumpa saya ke tak jumpa ke, saya maafkan. Kita buat apa kita nak simpan dendam, perasaan marah. Saya tak pernah marah pun. Ramai orang yang datang jumpa saya kan. Ada hari tu saya baca khutbah di satu masjid. Habis-habis baca khutbah tu dia datang peluk saya, Mat. Dia dari Kuala Lumpur. Masa tu belum COVID lagi, lama lah. 5-6 tahun dulu. Jadi dia datang jumpa saya tu, dia datang minta maaf. Dia peluk habis-habis main sunat. Peluk kata saya ni banyak fitnah ustaz, banyak ngumpat ustaz. Saya tak apa, tak ada masalah. Kemudian ada satu pengalaman Ustaz Ahmad yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Sanggupnya manusia ni buat. Ada satu hari tu, ada orang telefon arwah Cik Anwar. Arwah Cik Anwar, Allah yarham Cik Anwar ni PA saya dulu. Anwar Mat Taib. Jadi apa-apa orang akan call dia lah. Jadi ada orang yang beria-ia nak jumpa saya. Nak bagi tahu sesuatu maklumat, kata dia. Ni penting sangat. Jadi kami pun jumpalah. Jumpa abang ni. Dia kata dia baru balik dari Bangkok. Dia pergi berubat dengan satu bomoh siap di Bangkok. Satu buat Tok Sami lah. Jadi bila Tok Sami tu buka apa nama, dia ada peti banyak tu. Bila buka situ ada gambar saya dalam tu. Maknanya ada orang yang guna orang buat perubatan tak elok pada saya. Dia buatnya di Bangkok. Jadi dia kata saya terkejut, dia kata saya ni jahat ustaz. Sejahat-jahat saya pun saya tak sanggup nak sihirkan ustaz, nak santau ustaz. Walaupun saya ni jahat. Pergi jumpa Tok Sami, minta apa dia minta, nombor ekor ke apa, itu dia punya masalah dia lah. Itu masalah dia. Tapi ada orang yang sanggup macam itu. Kalau datang perasaan benci, datang perasaan tu, dia sanggup upah sampai keluar negara. Dia sanggup upah. Jadi saya merasa iman. Daripada saya muda, daripada saya anak seorang, dah benda-benda ilmu hitam, ilmu sihir ni saya dah jumpa banyak. Semuanya itu alhamdulillah Allah bagi kekuatan dapat saya tempuh, walaupun sakit ke apa dapat saya tempuh. Cuma kadang-kadang Allah tolong tu Ustaz Ahmad yang tak tercapai pada akal. Misalnya saya pernah duduk satu rumah, saya bertugas masa itu sebagai imam. Saya sakit. Di rumah imam tu, rumah quarters imam tu, dia tak ada tiles. Rumah saya tu imam pakai 3 getah. Pakai 3 getah. Jadi bila 3 getah tu, atasnya ada cushion, ada meja makan, ada almari kitab-kitab saya. Jadi bila subuh ya tengah malam je, orang akan goncang 3 getah. Melambung-lambung cushion saya tu. Maknanya kuat goncangan dia. Dia lompat. Jadi isteri saya nak pergi sekolah pagi-pagi, anak-anak nak pergi sekolah pun tengok benda tu. Macam mana dia boleh lambung macam ombak dia punya 3 getah. Banyak lama kita berubat, saya baca doa, sembahyang semua. Satu hari saya sakit. 2 hari makin teruk, 3 hari makin teruk. Saya dah tak boleh bangun. Saya sakit balik. Pakai baju pun tak boleh. Maka ramailah orang datang berubat. Datang tolong. Macam-macam ustaz, perawatan. Yang paling saya pelik Ustaz Ahmad, ada orang dari Indonesia. Dia datang berubat saya tengah malam. Ui, jauh Indonesia. Dari Indonesia. Jadi dia gali
satu tanah depan rumah saya tu. Bila gali tu Ustaz Ahmad, dia keluarkan bangkai anjing. Lepas tu dia pun pergi. Sampai sekarang saya tak jumpa dia dah. Siapa dia pun tak, wallahu a'lam. Orang semua pakat terkejut. Dia cuma minta cangkul. Cangkul dalam rumah saya, dia semayang, dia berdoa. Kemudian habis tu dia minta cangkul. Bila minta cangkul, dia pergi satu tempat, dia korek, jumpa bangkai anjing dalam kawasan rumah saya. Kemudian hilang. Alhamdulillah, esok pagi 2 harinya saya dah boleh bangun. Boleh. Jadi, itu yang benda pelik-pelik yang bila jadi benda-benda macam ni, setengah orang dia tak percaya kan. Tapi saksi banyak. Ramai orang tengok pukul 12 malam, 11.30 malam, 12 malam cangkul. Tapi waktu yang saya ingat, waktu dia mencangkul bangkai anjing tu, anjing-anjing di sekeliling tempat saya tu, kawasan tu campur dengan masyarakat Tionghoa, banyak bela anjing. Semua anjing menyalak pukul 12.30 malam. Kongkang yang menyalak. Ini di antara benda-benda pelik yang saya jumpa. Sepanjang tempoh berpuluh tahun saya mengajar, diuji dengan pelbagai jenis sakit ni. Jadi banyak benda-benda ajaib yang saya jumpa. Antara yang saya berlaku pada saya, yang saya nak cerita ni pun Ustaz Ahmad, seriau. Ya, tapi mungkin mana nak tahu, saya cerita je lah. Mungkin lepas ni aku ada pengarah filem, nak ambil buat filem ke apa ke, nak tulis buku. Mungkin Ustaz Ahmad nak tulis autobiografi ke, boleh tulis. Saya pun dah tua lah, dah 50 kan, terdepan 50. Tahu apa hari lagi lah saya nak hidup. Biarlah kalau boleh kisah saya ni jadi pengajaran. Kisah saya ni jadi macam mana, betapa sukarnya untuk berdakwah. Cabaran yang kuat. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang boleh tuliskan buku untuk saya, tulis autobiografi sementara saya masih ada ni dan ingatan saya masih kuat lagi. Satu tahun tu, satu waktu tu Ustaz Ahmad, saya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Saya buang air kecil. Sekejap buang. Puasalah, saya jadi imam tarawih. Masuk 2-3 malam saya tak boleh jadi imam. Dah jadi kerak kencing. Masuk dah seminggu, Mat. Udah tangkap pinggang. Tiap hari kencing. Berpuluh. Banyaknya kencing. Kemudian saya masuk wad. Pergi kecemasan, masuk wad. Satu malam, saya kencing 30 kali. Satu malam. Saya masih ingat sampai sekarang, yang melawat saya malam tu, Ustaz Ruslan Cik Rus. Dia dalam perjalanan, tak silap saya, dia nak pergi ke Kuala Lumpur. Dan yang datang melawat saya juga masa itu, Datuk Hamidah Osman. Masa tu dia jadi esko kanan Perak masa itu. Kalau tak silap saya lah, dia ada jawatan lagi ataupun dah pencen, saya lupa masa itu. Tapi yang pastinya Datuk Hamidah Osman ada, Ustaz Ruslan Cik Rus pun ada. Saya rasa Ustaz Ruslan Cik Rus kalau menonton video live kita malam ni, dia ingat lagi. Saya berulang pergi ke bilik air. Berulang pergi bilik air, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. 30 kali. Lah saya duduk dalam tandas. Bayangkan Ustaz Ahmad, satu malam 30 kali. Jadi saya duduk dalam tandas, tepi pintu tandas dekat hospital, dalam bilik wad. Kemudian bila sampai tengah malam, saya nak kencing tapi tak boleh keluar. Saya nak buang air kecil, tak boleh keluar Ustaz Ahmad. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, saya panggil nurse, sakit.
Tak boleh keluar. Pukul 4 pagi saya kata panggil doktor juga. Datang sekarang juga. Doktor pesan dekat nurse suruh bagi minum air garam. Saya minum air garam, lagi tak boleh keluar nak kencing. Pukul 4 lebih tu doktor datang, doktor tebuk perut saya. Bahagian tepi. Pasang beg kencing. Keluar air kencing. Baru saya boleh bernafas. Besok pagi buat rawatan X-ray, buat rawatan MRI. Bila dah dapat keputusan tu Ustaz Ahmad, doktor kata di hujung ari-ari saya ni ada satu benda. Dia duduk di situ. Tak tahu benda apa. Jadi cadangan kami, kita akan keluarkan benda tu. Mungkin itu yang menghalang kencing awak. Saya tanya macam mana bentuk operation dia. Dia kata operation dia bukannya belah. Operationnya ialah memasukkan tiub melalui saluran kencing. Oh yo. Masuk tiub, kamera tarik, awak keluar. Saya bila keluar benda tu, naik bulu roma. Tahunnya, benda ni berlaku tahun 2011. 10 tahun yang lepas. Saya tak nak buat sebab saya belum tanya pendapat doktor-doktor yang lain. Bila ada doktor-doktor yang lain datang cek saya tanya apa pendapat doktor. Saya ambil second pendapat, saya ambil second opinion, third opinion dan mereka kata buatlah, ikut saya lah. Jadi saya pun kata okey doktor, saya okeylah, saya setuju, sign. Bila sign, dia buat operation saya tak sedar. Dia masukkan melalui saluran kencing. Jadi bayangkan macam mana. Allahu Akbar. Dan saya pun tak sedar, bila dah sedar saya masuk dalam ward. Saya tak boleh kencing, pedih, sakit, pedih. Saya boleh bayang kepedihannya sampai sekarang. Saya tak boleh kencing, Mat. Berapa lama, Mat? Pegang dinding, Mat. Pegang dinding, Mat. Keluar nanah, keluar darah, Mat. Selepas operation tu. Doktor cuba nak tengok boleh kencing tak. Hanya orang yang pernah melalui benda tu dia tahu. Tetapi sebelum tu, Mat, hari pertama lepas operation tu, doktor tak datang. Hari kedua baru doktor datang. Jadi doktor bagi tahu bila dia orang masukkan saluran kencing, tiup nak tarik benda tu keluar, benda tu makin lari ke atas. Sudah. Dia mau nak kejar-kejar tak boleh dah, panjang, keluar balik. Dan dia orang tak tahu benda apa yang warna putih yang berlari-lari tu. Subhanallah. Jadi saya tak boleh kencing lama, Mat. Sakit, pedih. Itu yang saya nak kata serik tak serik. Tapi itulah dahsyat tak dahsyatnya. Selepas itu baru ada 2-3 ustaz yang datang ke rumah saya, bantu saya. Termasuk Ustaz Syarhan Syafi'i. Datang ke rumah saya. Alhamdulillah. Buat rawatan di rumah. Sanggup dia datang. Dan banyak lagi lah ustaz. Ada 2-3 orang profesor juga datang. Doktor, profesor. Datang turun. Bantu saya. Jadi gitulah, Mat. Banyak kisah yang pelik-pelik. Yang kalau saya cerita di sini, orang kata betul ke? Orang kata betul ke? Tapi itulah wallahi yang berlaku pada saya. Yang tahu benda ni rumah saya, isteri saya, bapa mertua, keluarga saya, abang-abang, pelajar-pelajar yang rapat dengan saya. Dia orang ni lah, Mak, yang banyak bantu. Allahu Akbar. Banyak tolong kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Okey, baik. Alhamdulillah tuan-puan. Memang seriau sungguhlah mendengarnya pun. Ya Allah, cuba bayangkan bila Datuk cerita tadi je, saya rasa macam benda tu masuk dekat kat tempat kita pula kan. Kita rasa takut tuan-puan. Allahu Akbar. Sangat menakutkan. Baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian yang saya rasa semua di kalangan kita menyayat hati mendengar peristiwa ini. Inilah dugaan dan cabaran di dalam berdakwah. Saya rasa saya dah masuk join the group lah ni. Saya kena buat persediaan je lah. Masya-Allah. Jadi saya dah kena buat persediaan apa yang akan berlaku. Saya pun tak tahu kan tuan-puan, bila kita dah duduk di satu tempat yang sama dengan guru kita ni, itu salah satu alamat yang perlu kita buat persediaan seperti mana guru kita sedang hadapi ni tuan-puan. Kita mohon, kita yakin ada orang yang ikhlas di kalangan kita ni yang doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi kita sama-sama doa, jangan putus berdoa. Kita harap rakyat Malaysia sama-sama berdoa. Jadi siapa-siapa yang cuba melakukan perkara tersebut, kita doa supaya Allah berikan hidayah dan bertaubat, meninggalkan perbuatan syirik tu tadi tuan-puan dirahmati Allah. Jadi saya rasa itu serba sedikit pada malam ini ya Datuk, atas perkongsian dan khabar tentang keadaan kondisi Datuk sekarang ini tuan-puan dirahmati Allah. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Saya rasa sudah sampai masanya untuk kita berundur diri tuan-puan dirahmati Allah. Mungkin Datuk nak rehat lepas ni. Dan ya, kita yakin sebenarnya Datuk perlukan rehat yang secukupnya, tapi Datuk tetap menggagahkan diri untuk bersama dengan kita, bagi masa dengan kita pada malam ini tuan-puan dirahmati Allah. Saya rasa tak sempat saya nak baca komen-komen ni, terlalu banyak yang bagi Datuk. Jadi saya yakin semuanya mendoakan yang berbahagia Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Ramai yang baru masuk pun, yang baru masuk pun ada. Terima kasih. Tak tahu daripada mana, kita pun tak tahu daripada mana ni. Masing-masing tak ada nak perkenalkan diri, tapi saya yakin semua yang bersama dengan kita nak dengar bagaimana keadaan yang berbahagia Datuk. Semua di kalangan kita ni mengambil peduli tentang yang berbahagia Datuk, insya-Allah. Baik tuan-puan dirahmati Allah, saya rasa tiada lagi apa-apa yang berbahagia Datuk. Kami doakan semoga yang berbahagia Datuk diberikan kesembuhan, insya-Allah. Terima kasih tuan-puan kerana menyokong dan membantu program kita, sentiasa hadir live kita daripada subuh sampailah ke malam ni tuan-puan dirahmati Allah, tak henti-henti. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada para penyumbang yang menyokong program di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kalau boleh hari-hari macam ni lah tuan-puan, baru seronok. 5.2, 5.3 majlis ilmu sama-sama juga. Kita sokong sama-sama. Terima kasih menyokong. Jangan lupa like, komen dan share kita punya program. Moga-moga ramai yang dapat manfaat. Moga-moga dengan pahala yang ada ni, Allah berikan kesembuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan-urusan di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, daripada Tenom, Sabah, Diuk pernah datang sini jemputan ceramah Perdana Padang Bandara Tenom. Tenom di mana? Saya tak pernah sampai Datuk. Sabah, Tenom. 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 Orang Tenom pun ada bersama dengan kita tuan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah, berat mata mandang, berat lagi bahu yang memikul dia, betul tu. Okey, terima kasih Cik Sam Ahmad, Nurliza Abdul Aziz, terima kasih Zurina Sadio. Baik, bye-bye. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.